Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas yang kedua. Okey, kelas yang kedua, falsafah dan isu semasa. Okey, diharapkan semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, seperti yang sedia maklum, okey. Kita dah habis topik yang pertama. Okey, harap kamu semua dah hantar assignment. Okey, assignment yang mudah saja, aktiviti secara perkumpulan. Okey, untuk minggu ni kita ada juga assignment. Okey, berasaskan puzzle. Jadi kamu akan bergerak dalam kumpulan dan buat puzzle. Dan daripada puzzle tu kamu akan submit kepada saya dan ambil download puzzle yang telah dibuat oleh kawan-kawan kamu, semua grup. Okay, kalau satu session tu ada 7 grup, jawablah 7 puzzle tu, dan pada akhirnya kamu perlu menghantar jawapan puzzle tu kepada saya. Jadi macam mana nak buat puzzle? Puzzle tu adalah berdasarkan kepada kuliah yang akan saya beri pada hari ini berkenaan dengan topik yang kedua. Okey, dalam video ni saya akan masukkan dalam YouTube. Okey, dan kamu boleh lihat berulang kali. Okey, jangan lupa untuk share. Okey, jangan lupa untuk tengok sampai habis supaya sama-sama kita dapat ambil pelajaran dan ambil manfaat daripada kuliah yang kedua, iaitu falsafah dalam kehidupan. Okey. Baik, sebelum kita mulakan, bagi yang Muslim kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah, salam dan selamat sejahtera. Baik, seperti yang sedia maklum, sekarang ni UTM ditutup ataupun untuk akses di UTM perlu pada surat dan sebagainya disebabkan Johor Bahru atau Skudai telah menjadi zon merah, red zone. Jadi semua kelas perlu dilakukan di rumah ataupun dipanggil sebagai BDR, bekerja di rumah ataupun work from home. Jadi inilah norma yang perlu kita hadapi, disebabkan pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang. Baik, saya harap kamu boleh akses kepada video ni dan dengar dengan jelas. Okey, kalau tak jelas boleh pakai earphone ataupun headphone, okey, untuk suara yang lebih jelas. Baik, terima kasih. Saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk kuliah kedua ni kita akan belajar tentang falsafah dalam kehidupan. Okey. Jadi untuk bab yang kedua ni sebenarnya kita secara individu ataupun sebagai manusia memang kita ada falsafah dalam hidup. Sama ada kita perasan atau tidak sahaja. Baik. Ini untuk dalam bab ini kita akan mendapati beberapa LOlah, learning objektif seperti mana yang digariskan, seperti menjelaskan perkembangan disiplin ilmu falsafah dan pembahagiannya, kemudian menghuraikan falsafah teoretikal, kemudian menghuraikan cabang-cabang falsafah praktikal, dan kemudian menganalisis perkembangan dan kemunculan terbaru ilmu falsafah seperti falsafah teknologi, organisasi dan falsafah ekologi. Baik, sebelum kita mula, kita perlu tahu apa itu makna ataupun definisi ataupun istilah falsafah tu. Apa itu yang dimaksudkan dengan falsafah secara bahasa ataupun etimologi, dan satu lagi secara istilah, iaitu terminologi. Baik. Yang pertama, falsafah berasal daripada perkataan Yunani iaitu philo ataupun philein yang bermaksud suka atau cinta, dan sophos bermaksud hikmah atau bijaksana. Jadi bila dirangkumkan menjadi filosophos ataupun cintakan kebijaksanaan. Okey. Jadi untuk ahli falsafah biasanya dirujuk sebagai filosof ataupun ahli bijak pandai kerana mereka menggunakan akal fikiran ataupun hikmah untuk mengeluarkan idea-idea yang sedia ada.
nanti kita akan berkenalan dengan beberapa tokoh filosof yang biasa dikenali lah. Okey, yang kedua, falsafah adalah satu cara berfikir yang radikal. Okey, yang radikal makna cara berfikir yang ganas, okey, yang lebih menyeluruh daripada orang yang lain, lebih menyeluruh dan mengupas sesuatu dengan amat mendalam. Itu yang dimaksudkan dengan DBP dan oleh Judon Surya Sumantri. Okey. Tapi jangan fikir banyak. Okey, falsafah ni kita semua ada hadapi, tapi cuma dalam sedar atau tak sedar. Jadi kita akan go through apa falsafah yang ada dalam kehidupan sekarang, dalam kehidupan seharian kita. Okey. Di sini dari sudut terminologi, falsafah merupakan corak berfikir secara sistematik, iaitu kajian secara kritikal serta huraian dan bertindak bertujuan menjadikan diri kita bijaksana. Ini bertitik tolak daripada pembahagian filosof ataupun filosofi. Yang pertama adalah falsafah nazariyah ataupun teoretikal, dan satu lagi falsafah amaliyah iaitu praktikal. Amal iaitu praktikal, nazar iaitu pandangan ataupun teori. Okey, menurut John Hosper, The Study of Justification and an Introduction to Philosophical Analysis, menyebutkan filosofi is a study of how you know, bagaimana kamu tahu. Dan persoalan ni boleh diaplikan dalam banyak isu, tetapi biasanya dia melibatkan soalan-soalan yang general tentang dunia fizikal sekarang, tentang mind and scientific, religious and ethical theories. Kemudian dari sudut falsafah juga, dia punya perkembangan. Falsafah adalah satu kumpulan sikap atau kepercayaan terhadap kehidupan dan alam. Dari sudut lain pula, falsafah adalah satu proses kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat disanjung tinggi. Maka dia memiliki dan melakukan ilmu dan amal. Kemudian falsafah adalah satu usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang kehidupan dan alam. Jadi falsafah lazimnya menggabungkan antara agama, ilmu, sejarah dan pelbagai lapangan. Pada zaman sekarang, falsafah juga melibatkan aspek sains dan teknologi. Okey, di sini ada lagi dia punya pengertian falsafah. Yang pertama adalah sekumpulan masalah yang memerlukan pemerhatian manusia yang bergelar filosof. Mana orang yang bergelumang dengan bidang filosofi adalah yang digelar sebagai filosof ataupun ahli falsafah ataupun pengguna falsafah. Jadi contoh filosof ataupun ahli falsafah yang dikenal ramai adalah Socrates, Plato, Aristotle, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Rushd, Al-Kindi dan Augustine. Jadi dalam tugasan individu yang kamu perlu lihat dalam e-learning, saya telah buatkan soalan. Kamu perlu mencari tugasan secara individu, kamu perlu mencari definisi dan tokoh falsafah. Jadi di sini kamu perlu rangkumkan apakah definisi falsafah, kata kunci bagi falsafah. Kemudian cari seorang ahli falsafah, dapatkan gambar, kalau boleh, kalau ada, biasa ada. Kemudian ada biodata sedikit dan salah satu persoalan falsafah yang dibincangkan oleh tokoh yang kamu pilih. Ini adalah tugasan secara individu. Mana kamu cari satu kata kunci bagi seorang filosofer tu, bidang apa dia, tentang falsafah apa yang dia kaji. Kemudian dapatkan gambar, sedikit biodata dan satu persoalan falsafah yang dibincangkan oleh beliau. Ini tugasan secara individu. Baik, berbalik kepada kita tadi. Ini adalah antara tokoh falsafah yang boleh saya gariskan lah. Kamu boleh cari lagi untuk mengenali lagi pelbagai macam ataupun pelbagai orang yang mendalami ilmu falsafah. Jadi apa yang kita nak kaji ni, apa yang kita nak belajar hari ni adalah masalah falsafah yang berkisar
Sekitar apakah kehidupan, mengapa kita hidup dan apa peranan dalam kehidupan. Baik, jadi yang pertama, mengapa perlu mengaji falsafah dalam kehidupan? Okey, ini analogi yang saya bawa di mana anda membawa motorkar ataupun kereta ke bengkel dan memaklumkan kepada mekanik bahawa ia tidak boleh dihidupkan apabila sejuk dan ketika waktu pagi. Jadi kemudian pemain berikut berkata, biasalah, semua kereta akan menghadapi masalah tersebut. Dalam satu kejadian lagi, jika anda menziarahi dengan satu surat petisyen yang kata racun perosak dari ladang berdekatan menyerap dalam bekalan air minuman di bandar anda. Tetapi kumpulan peladang pula menghantar notis makluman memaklumkan bahan kimia yang mereka gunakan telah diuji secara saintifik dan terbukti selamat. Jadi di sini anda memerlukan kepada falsafah untuk mengetahui dan mencari jawapan. Jadi apa yang penting sekali, anda kena kamu semua mesti ada epistemologi, iaitu teori ilmu. Okey. Jadi untuk memahami dengan jelas tentang kehidupan dan konteks dalam kehidupan, seorang itu perlu tahu untuk menyusun maklumat, tuntutan dan idea yang diterima daripada orang lain. Sama ada kamu nak terima ataupun tidak. Jadi ini kemahiran falsafah yang berpangkalan daripada epistemologi. Sama ada kamu nak menyokong ladang ataupun kamu nak menyokong jiran kamu datang. Sama ada kamu nak percaya kepada bengkel ataupun tidak percaya kepada bengkel, itu semua memerlukan kepada epistemologi ataupun teori ilmu yang kamu ada dalam diri. Baik, kemudian ada satu lagi. Situasi yang lain adalah anda bekerja di suatu organisasi dan diberikan tanggungjawab yang besar. Okay, jadi anda cuba melaksanakan kerja dengan efisien dan berharap dapat ganjaran yang bermakna untuk diri sendiri dan organisasi. Tapi di sini masalahnya anda tidak gembira, kamu tidak gembira dan tidak selesa. Okey. Jadi di sini timbul satu persoalan, yang memerlukan kepada jawapan secara berfalsafah, iaitu anda benar-benar melaksanakan yang terbaik atau anda hanya menurut apa yang diarahkan saja. Anda benar-benar gembira atau anda hanya menjadi tenaga kerja yang secara paksa ataupun tidak gembira. Jadi cuma anda yang tahu jawapan mana satu yang terbaik untuk diri kamu. Okey, itu memerlukan falsafah. Jadi satu lagi analogi adalah tentang amalan politik pada masa kini. Okey, amalan politik pada masa kini kita tahu, politik pada masa kini contoh PN, Perikatan Nasional, dengan PH, Pakatan Harapan. Jadi untuk memilih siapa yang perlu diberi undi, ini dikira sebagai pelaburan masa hadapan dan generasi. Namun walau apapun hujah, tidak ramai yang mengambil berat untuk menyelesaikan sabitan asasi mengenai isu-isu politik. Adakah terdapat konflik antara kebaikan sosial dan apa yang baik untuk individu. Jadi kemudian pada hari mengundi, kamu dijanjikan macam-macam lah. Parti A menjanjikan gaji yang adil dan kurangkan pemberhentian pekerja. Manakala parti B menjanjikan kemerdekaan dan kebebasan. Okey. Dan ia menyatakan kehidupan tidak akan terjejas dan tidak akan tergugat walaupun ada satu yang terbaik. Apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan laungan politik keadilan dan kebebasan? Jadi itu semua anda perlu tafsirkan. Kamu perlu tafsirkan untuk mendapatkan jawapan. Macam mana untuk mentafsirkan? Anda perlu kepada persoalan etika ataupun epistemologi. Kalau dalam persoalan ni etika lah. Etika iaitu sains yang digunakan untuk menilai kebaikan dan kejahatan. Kita tidak mahu melakukan kejahatan dan kita ingin membuat baik jika boleh. Tapi untuk membuat demikian, kita perlu tahu apa yang dimaksudkan untuk menjadi baik
dan apa jenis tindakan berkecenderungan untuk mencapainya. Jadi sini ada banyaklah persoalan yang perlu kepada persoalan falsafah, epistemologi, dan satu lagi perlu kepada nilai yang mana yang baik dan buruk, iaitu permasalahan etika. Itu belum masuk lagi dalam bab seni, mana seni yang baik ataupun seni yang jahat. Itu semua adalah cabang-cabang yang memerlukan kita untuk berfalsafah. Sama ada kita boleh terima ataupun tidak, sama ada kita bangkang ataupun tidak. Kadang kita perlu membuat satu pilihan di antara dua benda. Satu benda yang kurang kemudaratan, kurang untuk satu benda yang banyak menjejaskan orang. Jadi kita kena pilih dua lah. Sama ada kita nak berhenti kerja ataupun kita nak kerja dengan gaji yang sikit. Itu kita perlu timbang. Contoh dalam bab yang tak gembira tadi lah. Sama ada kita tak gembira ataupun kita tak ada job, tak ada kerja. Jadi perlu menilai antara dua bentuk kemudaratan, dua bentuk isu yang perlu diambil berat. Jadi itu semua memerlukan kepada falsafah, mana satu yang terbaik untuk kita dan orang di sekeliling. Jadi persoalan di sini, berfalsafahkah anda? Adakah anda cukup berfalsafah dalam kehidupan? Okey. Sebelum kita mula kepada falsafah Islam ataupun dia punya pendahuluan ataupun takrifan tentang falsafah Islam, jadi di sini penting untuk dijelaskan bahawa setiap orang, seperti yang saya hurai sebelum ini, setiap orang mempunyai falsafah ataupun bergelumang dengan falsafah dalam kehidupan. Tapi sama ada secara sedar ataupun tidak. Jadi selepas ini saya yakin semua sedar dan boleh menimbang antara kamu punya epistemologi, teori ilmu yang kamu ada, dan satu lagi pertimbangan antara baik dan buruk dalam persoalan etika. Jadi harapkan semua faham situ. Sebab daripada isi kuliah ni kamu perlu buat puzzle untuk bagi kawan kamu jawab, supaya sama-sama semua orang boleh ambil manfaat lah daripada kuliah ni. Baik. Di sini kemudian kita teruskan kepada subtopik lain, iaitu apakah falsafah Islam. Sebelum dijelaskan tentang falsafah Islam di sini ataupun falsafah Islam sebagai sumber falsafah Melayu, di sini perlu dijelaskan bahawa pengajian falsafah ataupun falsafah Islam ini sebagai pendahuluan boleh dikatakan tidak sangat ataupun tidak popular, ataupun dikatakan dia masih jauh dan belum mendapat tempat yang sepenuhnya dalam pendidikan di Malaysia, sama ada di peringkat sekolah, peringkat kolej ataupun peringkat ijazah tinggi, berbanding ilmu falsafah ataupun pengajian falsafah di Timur Tengah seperti Mesir. Memang kalau dibandingkan dengan Mesir, Malaysia sangat jauh terkebelakang. Sini. Malaysia sangat jauh terkebelakang. Di Mesir, sebagai contoh di Mesir, pengajian falsafah telah diketengahkan seawal pengajian menengah. Dalam peringkat tinggi, boleh dikatakan semua universiti di Mesir memiliki jabatan falsafah yang diletakkan di bawah Fakulti Sastra. Dan di Universiti Kahirah ataupun Kairo, Al-Azhar, terdapat dua jabatan yang memperjuangkan pengajian falsafah, iaitu Jabatan Falsafah di Fakulti Sastra dan Jabatan Falsafah Islam di Fakulti Darul Ulum. Itu pengajian di Mesir. Kalau di Malaysia ada Jabatan Falsafah yang saya tahu di Universiti Malaya, di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. Kemudian di Jabatan di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, di Jabatan Usuluddin dan Falsafah Islam. Itu dua jabatan yang lazim menawarkan kursus dalam bidang falsafah Islam.
Okey, jadi apa yang terjadi di Mesir? Okey, Jabatan Falsafah di Fakulti Sastra dan Jabatan Falsafah Islam di Fakulti Darul Ulum merupakan dua perantara di antara tradisi pengajian falsafah ala barat yang dianjurkan oleh Jabatan Falsafah yang berpaksikan kepada akidah yang diperjuangkan Jabatan Akidah dan Falsafah di Fakulti Usuluddin di Universiti Al-Azhar. Jadi tak banyaklah. Okey. Tak banyak tempat yang menawarkan pengajian falsafah. Jadi dua jabatan yang penting di Darul Ulum, Fakulti Darul Ulum dan Fakulti Sastra merupakan benteng ataupun kita punya medium untuk pengajian falsafah secara lebih tersusun lah. Okey. Lebih mendalam di Kairah lah. Okey. Berbanding di Malaysia, pengajian falsafah di Malaysia amat jauh ketinggalan. Yang ketara, Malaysia tidak pernah tampil sebagai negara pengeksport pemikir atau pemikiran dalam konteks falsafah kepada negara luar. Sebaliknya, orang Melayu Malaysia lebih bersikap seperti pengimport ataupun pengguna berbanding mengeluarkan idea-idea falsafah tersendiri. Jadi biasanya kalau orang Melayu, kalau pengajian falsafah Islam, dia belajar di Kairah lah. Dan dia akan ambil lah hasil pengajian itu, dan itu yang akan menjadi ilmu ataupun epistemologi yang membentuk seseorang pelajar di Universiti Al-Azhar sebagai pemikir ataupun ahli falsafah. Ini adalah senario yang boleh diketengahkan untuk difikirkan, khususnya dalam konteks untuk memperkasakan tentang pengajian falsafah di Malaysia. Jadi ini satu perkara yang perlu difikirkan supaya orang ramai lebih mengetahui tentang falsafah dan cabang-cabang ilmu yang melatarinya. Kemudian di Malaysia, walaupun tidak banyak, masih ada lagi Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam ataupun dikenal sebagai ISTEC. Yang dulunya bawah Profesor Syed Al-Atas. Mereka pernah mencipta nama dan mendokong pengajian falsafah Islam yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Ini antara institut yang terkenal dalam bidang falsafah. Di UTM pun ada, di bawah KASIS, itu pun antara institut falsafah yang terkenal di Malaysia. Jadi walaupun tak banyak, tapi masih ada lagi yang memperjuangkan tentang daya falsafah, daya faham falsafah di Malaysia. Baik. Kemudian bila kita lihat kembali dia punya satu topik ini adalah falsafah Islam sebagai sumber falsafah Melayu. Jadi setelah kita telusuri macam mana perkembangan falsafah ataupun kewujudan falsafah di alam Melayu, jadi kita tengok pula apakah falsafah Islam yang mencorak kepada kebudayaan Melayu itu sendiri, yang menjadi sumber kepada orang Melayu itu sendiri. Jadi untuk falsafah dan Islam dalam kebudayaan Melayu ataupun dalam umat Melayu, yang pertama kita perlu tengoklah apa faktor dominan yang menyerap atau faktor dominan yang menyerap elemen Islam tu sehingga menjadi satu benda yang kuat dan membolehkan mengalahkan yang lain. Mengapa Melayu dan lain-lain etnik di Nusantara ni senang menghayati dan membiarkan pola budaya mereka. Jadi yang pertama di sini yang penting adalah faktor dominan yang penting yang menjadi sandaran falsafah di alam Melayu adalah faham akidah yang mudah diterima akal. Jadi di alam Melayu, kebudayaan dan kesenian yang dalam pelbagai aspek hidup mempunyai pertalian antara satu sama lain. Tapi yang menjadi asasnya adalah kekuasaan, menyanjung keesaan, Allah Ahad.
mana menyanjung keesaan Tuhan dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran ini menjadi teras budaya dan puncak seni dalam umat di alam Melayu. Okey, jadi kalau tiada teras faham akidah ni ataupun akidah kepada Tuhan dan Rasul, maka aspek lain ataupun sisi-sisi lain tidak bermakna lagi. Okey, disebutkan oleh Manasikana dalam bukunya Falsafah dan Seni Kreatif Melayu, dinukilkan bahawa persoalan agama menjadi titik tolak penentu dan peletak dasar seni dan budaya Islam. Jadi tak mengherankan dalam falsafah Islam, Tuhan adalah penentu segala perkara. Okey, berbeza dengan tradisi dan falsafah sekular barat dan bukan barat yang lain di mana manusia penentu segala perkara. Man is the measure of things. Jadi daripada faham akidah tersebut, jadi falsafah Islam menyandarkan kepada Allah is the measure of all things, berbanding falsafah yang bukan Islam menyandarkan kepada man is the measure of all things. Jadi itu macam mana falsafah Islam membentuk falsafah di alam Melayu. Okay, kemudian faktor dominan yang kedua adalah fungsi rasionalisme. Fungsi rasionalisme Islam. Okay, di sini Nakib Al-Atas menyatakan jasa besar dalam menggerakkan daya rasional dan intelek manusia Melayu Indonesia. Jadi sinilah fungsi Islam ni lah yang rasional telah menjadikan ataupun membawa umat Melayu Indonesia ke zaman baru yang lebih berjaya dan maju. Jadi Syed Nakib Al-Atas telah menggunakan istilah zaman baru yang bermakna Islam telah memberikan wajah dan inspirasi baru terhadap kehidupan dan kebudayaan Melayu. Kemudian sisi lain adalah watak damai dan toleransi. Kedalaman citra ketibaan ataupun kemasukan Islam telah memaut hati nurani bangsa Melayu di Nusantara yang telah ditunjukkan oleh kesenian dan kebudayaan bangsa Nusantara. Umat di Nusantara melihat Islam mempunyai watak dan karakteristik yang khas yang berbeza dengan watak Islam di kawasan lain, khususnya di Timur Tengah. Di Malaysia lebih santun, lebih damai, lebih toleran berbanding di Timur Tengah yang lebih radikal ataupun kasar. Karakteristik terpenting di Asia Tenggara itu telah melahirkan watak yang lebih damai, ramah dan toleran. Kemudian bagi kepada yang lain, bila kita tengok kepada kehidupan, falsafah alam Melayu yang mengambil semangat daripada falsafah Islam mengamalkan deklarasi hidup bersaudara, iaitu kekuatan Islam dalam konteks solidariti sosial. Jadi semua orang bersaudara dan semua bangsa dari satu negara telah berhimpun dan berniaga di Melaka. Jadi solidariti sosial itu telah menjadi pemangkin kemajuan Melaka ini daripada aspek sejarah lah. Maknanya daripada zaman dulu lagi semua bangsa ataupun semua jenis sekte ataupun semua jenis puak berkumpul di Melaka dan untuk memajukan Melaka. Kemudian satu lagi adalah world view, kehidupan dunia dan tuntutan spiritual. Dan faham Islam yang seterusnya berjaya memikat hati nurani bangsa Melayu ialah falsafah hidupnya yang menekankan hubungan intim antara dunia dan akhirat. Dia tak seperti faham animisme yang mengarah manusia membentuk hubungan dengan alam sehingga terperangkap di dalamnya. Faham animisme juga tidak memiliki sebarang kekuatan moral dan intelek. Berbeza dengan faham dunia akhirat. Jadi kita ada dua benda lah. Dunia ada, untuk hari akhirat pun ada. Kemudian faham seterusnya adalah
daripada faktor fahaman ahli sunnah wal jamaah di Malaysia. Okey, ini merupakan pemangkin kepada keamanan di serantau ni. Okey, walaupun pada awal penyebaran Islam ada pengaruh Syiah lah, Sayyidina Ali dan Syiah yang tergambar dalam hasil-hasil penulisan, tapi apabila sekali ahli sunnah wal jamaah bertapak, maka hilang terus pengaruh firqah ataupun kumpulan-kumpulan sekte agama yang lain, iaitu kuatnya faham ahli sunnah wal jamaah di Nusantara ataupun di Malaysia. Okey, kemudian ada berkaitan dengan tasawuf dan kedamaian. Jadi di sini bila kita cakap tentang tasawuf, ia berkaitan dengan para sufi lah, okey, yang berperanan besar dalam Islamisasi di alam Melayu. Okay, jadi penggambaran sufi telah sejak abad ke-12 telah ramai berada di Nusantara dan mengislamkan ramai orang Melayu dengan mengambil pendekatan sosial yang harmoni, iaitu bukan dengan mata pedang ataupun dengan peperangan, tapi menekankan kesesuaian Islam dengan keadaan masyarakat setempat. Jadi sehingga sekarang pun banyak tarikat yang berkembang di seluruh Nusantara hasil daripada pengaruh aliran sufi lah. Okay, kemudian ada kesenian Islam. Okay, ini daripada sudut kesenian. Di sudut sini, falsafah Islam yang serasi dengan jiwa Melayu, kemudian nilai tersebut telah diterjemahkan dalam bentuk berpakaian dan selainnya seperti meraihkan tetamu. Jadi penerimaan nilai Islam dan penyerapan nilai Islam tersebut telah memberi kesan yang amat jelas dalam banyak bidang seperti bidang seni bina, khat, seni ukur, teater dan sebagainya yang mempunyai ciri-ciri falsafah Islam, dari kaligrafi dan sebagainya. Okey, pemakaian. Okey, semua itu adalah tertakluk ataupun terhasil daripada faham Islam yang kemudian membentuk falsafah falsafah kehidupan di alam Melayu. Itu semua faktor-faktor yang menyumbang kepada faham Islam, faham falsafah Islam sebagai falsafah di alam Melayu, okay, sebagai sumber falsafah di alam Melayu. Kemudian ada satu lagi kontroversi tentang istilah falsafah Islam. Okay. Jadi pada awalnya sebelum menerangkan tentang topik ini, okay, subtopik ataupun topik ini, falsafah Islam dia ada satu inilah, satu ataupun dua pihak lah yang berbalah ataupun berbeza pendapat tentang istilah falsafah Islam. Okey. Menurut Oliver Leaman, okey, dalam Encyclopedia of Philosophy, okey, dia menyatakan falsafah Islam mungkin ditakrifkan dengan pelbagai cara. Tetapi tinjauannya ataupun dia punya takrifannya diambil dengan mewakili gaya falsafah yang dikeluarkan dalam kerangka kebudayaan umat Islam. Dia ada melibatkan isu agama dan secara eksklusif dikeluarkan oleh dan untuk umat Islam. Baik, jadi di sini untuk tengok tentang kontroversi ini, dia ada dua pihak lah. Yang pertama, yang cuba menggabungkan agama dan falsafah. Jadi di sini ahli falsafah yang tipikal memegang pendapat bahawa seseorang harus menerima kemungkinan kebenaran dari mana-mana sumber dan mengikuti perdebatan ke mana arah yang dibawa. Okey. Pada satu tahap yang lain ataupun satu sisi yang lain, penganut agama klasik mempunyai prinsip agama yang telah dipegang sebagai fakta yang tidak dapat dicabar. Jadi ini mewujudkan dua pihak lah. Okay, satu memegang satu bentuk nas yang tidak boleh dicabar, okay, yang tak perlu ditakwil ataupun ditafsirkan. Satu lagi memegang kepada satu bentuk kebenaran, okay, faham yang boleh diambil daripada mana-mana sumber dan boleh diperdebatkan. Okay, itu dua pihak yang berbeza pendapat tentang istilah falsafah dalam Islam tu. Manakala yang ketiga ataupun yang lain mempercayai bahawa
falsafah Islam adalah satu sintesis di antara Islam dan falsafah ni boleh jadi. Okey. Antara dua benda ni, Islam dan falsafah ni boleh digabungkan. Okay. Satu cara adalah dengan menggunakan perdebatan falsafah untuk membuktikan bahawa prinsip agama seseorang adalah benar. Dan satu teknik umum yang didapati dalam tulisan banyak tradisi agama. Tapi ia tidak pula diterima secara khusus oleh ahli falsafah. Okey. Okay, kemudian kita pergi pada sini. Jadi apa yang kita ingin fahami daripada pengertian falsafah Islam, okay, walaupun tentang istilahnya terdapat banyak kontroversi, terdapat golongan yang menerima dan menolak. Nah, jadi itu perkara biasalah. Okay. Tentang takrifan yang kurang diterima oleh ahli falsafah, namun apa yang kita perlu tegaskan di sini yang ingin dianjurkan melalui falsafah Islam adalah usaha dan pengalaman pemikiran yang dihasilkan oleh umat Islam dalam tradisi dan kerangka kefahaman keagamaan yang tersendiri. Jika Islam menekankan aspek intelektual dan spiritual, maka pastinya falsafah yang patut diiktiraf sebagai Islam adalah pemikiran yang tidak mengabaikan intelektual dan spiritual. Okay. Seterusnya, jika Islam didirikan di atas iman, dasar iman dan amal, okay, iman dan amal, maka teori dan praktikal, maka semestinya falsafah Islam perlu berkait dan mendorong ke arah kesan yang sama. Okay. Jadi ahli falsafah Islam atau filosof Islam semestinya mempunyai daya intelektual dan spiritual yang mantap. Okay. Mereka ada dasar iman dan amal. Okay. Mereka jelas dalam kefahaman dan konsisten dalam amalan. Jadi kemelesetan ataupun pengabaian terhadap mana-mana aspek di antara yang empat yang telah disebutkan tadi, iman, amal dan intelektual dan spiritual, maka seseorang tu masih belum layak bergelar ahli falsafah Islam. Ataupun mereka mungkin lebih tepat disebut sebagai mutafalsif, itu pengusaha falsafah, sebagaimana pengusaha tasawuf disebut sebagai mutasawwif, orang yang mengusahakan ilmu falsafah dan bukan ahli lah, bukan ahli dalam bidang ataupun belum layak digelar sebagai ahli falsafah Islam. Mereka hanya ahli falsafah secara umum, sebagaimana ahli tasawuf secara umum, mutasawwif. Baik. Ini antara cabang-cabang, okey. Setelah daripada teori etika yang tadi, okey, yang telah kita pelajari, yang telah saya huraikan tentang falsafah, okey, falsafah Islam. Okey, falsafah Islam sebagai sumber alam Melayu, dan satu lagi kontroversi tentang istilah falsafah Islam. Jadi kemudian kita masuk kepada cabang-cabang ilmu falsafah. Jadi daripada yang awal tadi telah tentang definisi, dan kemudian tentang falsafah dalam kehidupan, kemudian falsafah dalam Islam, kemudian cabang-cabangnya. Jadi ini boleh terus membawa kita kepada cabang-cabang ilmu falsafah seterusnya. Ini secara lebih khusus lah. Okey, tadi untuk kita memahami tentang aspek falsafah dalam kehidupan. Okey. Jadi berkenaan dengan cabang-cabang ilmu falsafah, dia ada tiga lah. Okey, tiga yang utama, iaitu secara teoretikal, iaitu kefahaman, iaitu nazariyah, faham, nazar, pandangan. Kemudian praktikal ataupun amal. Okey. Kemudian ada falsafah baru yang timbul seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Baik. Yang kita tengok yang pertama berkaitan dengan falsafah teoretikal ataupun falsafah secara teori, pandangan. Okey. Yang pertama, falsafah teoretikal adalah bertujuan mencari hak kebenaran. Dia merujuk kepada semua jenis ilmu tentang kewujudan, termasuk tentang manusia, Tuhan dan alam.
Jadi ia merangkumi segala jenis bidang perkhususan seperti metafizik, logik dan matematik. Semuanya adalah berkisarkan tentang falsafah. Jadi sini adalah cabang utama dalam falsafah teoretikal, iaitu metafizik, hakikat dan kewujudan kita dengan Tuhan. Kemudian epistemologi tentang ilmu, logik dan estetika. Estetika ni lebih kepada kecantikan, keindahan dan sebagainya. Kemudian psikologi tentang perasaan seseorang ataupun dalaman diri seseorang. Kemudian kita pergi pada falsafah praktikal, falsafah amaliyah. Di sini falsafah amaliyah adalah bertujuan untuk mencari kehidupan dalam kebahagiaan dalam hidup. Jadi bila cakap tentang praktikal, dia adalah merujuk kepada aktiviti ataupun satu bentuk penghayatan ilmu-ilmu tentang manusia, Tuhan dan alam dalam segenap lapangan hidup manusia. Jadi dalam bab ini dia merangkumi bidang pengajaran seperti politik, ekonomi, akhlak dan sebagainya. Di sini tadi yang pertama tadi dia berkaitan dengan teori, iaitu metafizik, epistemologi, logik, estetika dan psikologi. Dan tapi praktikal ni lebih berkaitan tentang aktiviti yang dilakukan seharian seperti akhlak. Falsafah akhlak yang mana baik, mana buruk. Kemudian ada ekonomi, iktisadiyah. Itu tentang pengagihan kekayaan dan keadilan dalam ekonomi. Kemudian ada politik, siasiyah. Kemudian ada peradaban tentang perkembangan budaya dan tamadun kemanusiaan. Ini falsafah praktikal. Kemudian kita pergi pada falsafah akhlak ataupun falsafah akhlakiah. Jadi kita go through, kita telusuri satu persatu apa yang dimasukkan tentang 1, 2, 3 dan 4. Yang pertama tentang falsafah akhlak, ini menerangkan tentang perkara pentadbiran manusia mengenai diri. Apa yang baik dan apa yang buruk. Apa yang baik untuk dirinya mendapat kebahagiaan dan apa yang buruk untuk dirinya mendapat celaan ataupun laknat. Kemudian kita pergi pada falsafah ekonomi, iaitu iktisadiyah. Ini falsafah yang membahaskan perkara tadbiran manusia mengenai diri, keluarga dan masyarakat. Ini dalam konteks lebih besar lah. Ini contoh untuk mendapatkan kerja, untuk mendapatkan bahan-bahan untuk hidup, menentukan harga barang dan hak milik dan serta harta kekayaan lah. Kemudian kita ada politik, falsafah dalam politik siasiyah, iaitu falsafah yang membahaskan isu politik, isu pemerintahan dan menentukan baik dan buruk dalam satu-satu aspek pemerintahan. Kemudian falsafah praktikal. Ini antara tadilah dia punya cabang-cabang dalam ataupun contoh subjek dalam falsafah praktikal yang merangkumi etika, baik dan buruk, estetika, teori keputusan, falsafah politik dan perkembangan ekonomi. Jadi ini beberapa bidang yang digunakan oleh ahli falsafah. Jadi apa yang penting dalam falsafah praktikal ni adalah berkaitan dengan teori, nilai dan analisis. Kedudukan normatif merupakan teras kepada falsafah praktikal. Jadi secara ringkasnya falsafah praktikal ditakrifkan sebagai kajian asas falsafah untuk pemikiran praktikal dengan menekankan pada nilai, sikap terhadap hidup dan norma tingkah laku. Jadi daripada nazariyah tadi, daripada teoretikal tadi diterjemahkan kepada pemikiran tadi, diterjemahkan kepada bentuk yang praktikal dalam diri manusia dan kemudian terus berhubungan dengan keluarga dan masyarakat. Jadi di sinilah contoh-contoh yang boleh isu-isu yang berkaitan dengan falsafah praktikal. Seterusnya kita pergi pada falsafah ataupun cabang falsafah yang baru. Di sini dicadang ataupun dikemukakan sebanyak tiga saja cabang falsafah baru, iaitu falsafah dalam teknologi, falsafah organisasi dan falsafah ekologi. Kita pergi satu persatu. Yang pertama, falsafah teknologi.
bila disebutkan falsafah teknologi, ia merujuk kepada keutamaan manusia melalui teknologi. Di teknologi ni kita akan berfikir daripada sudut impaknya kepada masyarakat dan budaya, dan bukan terhadap teknologi tu, tapi terhadap masyarakat, terhadap diri kita, terhadap budaya yang sedia ada. Dulu kita beramah tamah dengan tetamu. Sekarang tetamu beramah tamah, ataupun kita walaupun menerima tetamu, kita beramah dengan handphone, ataupun yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan, macam itulah. Kemudian Mitchell pada 1994 menyebut bahawa jenis falsafah teknologi manusia kerana ia menerima keutamaan kemanusiaan melalui teknologi. Jadi ringkasnya dia berkaitan dengan impak teknologi terhadap manusia. Kemudian ada falsafah organisasi, iaitu berkaitan dengan satu-satu organisasi lah, berkaitan dengan kepimpinan, leadership, kekuatan dan kelemahan, matlamat, hala tuju dan visi satu-satu organisasi, hubungan sosial dalam organisasi, dan mewujudkan perasaan ataupun satu bentuk kepercayaan antara ahli dalam organisasi. Jadi di sini dalam bentuk falsafah ni, perubahan organisasi dalam untuk mewujudkan situasi yang sesuai mengikut tujuan yang lain. Kemudian kita ada lagi falsafah ekologi yang berkaitan dengan alam sekitar dan pergerakan sosial. Jadi bermula dengan sifat semata-mata untuk kegunaan kepada manusia yang mengiktiraf alam semua, jadi mempunyai nilai yang melekat dan berkaitan dengan ekologi ataupun manusia dengan dan dia punya hubungan dengan alam sekitar. Okey. Jadi antara tiga-tiga tadi, yang pertama adalah berkaitan dengan falsafah teknologi, impak pada manusia, kemudian falsafah dalam satu organisasi, perubahan dalam organisasi untuk kepentingan sesuatu pihak, ataupun perubahan ataupun matlamat hala tuju dalam satu-satu organisasi untuk mewujudkan kepercayaan antara satu sama lain. Kemudian kita ada falsafah ekologi, hubungan dengan alam sekitar, falsafah dengan alam sekitar dan alam sosial lah. Kemudian ada lagi cabang-cabang yang boleh dikaji lagi, seperti falsafah fizik, falsafah kaji hayat, falsafah makanan, budaya, pendidikan, seni, ekonomi, undang-undang, alam sekitar dan teknologi. Ini benda-benda yang boleh ditelusuri lebih dalam lah, untuk faham apa kaitan falsafah dengan setiap setiap aspek kehidupan kita. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, falsafah ni dia ada pengaruh dalam hidup kita. Ada dia punya nilai dalam hidup kita dan boleh dikaitkan dengan semua benda. Seperti contoh yang analogi yang saya bagi di awal tadi. Last sekali kita tengok sikitlah berkaitan dengan falsafah UTM. Falsafah UTM yang pertama adalah berkaitan dengan hukum Allah sebagai dasar sains dan teknologi. Jadi ini memperkembangkan kecemerlangan sains teknologi untuk kesejahteraan dan kemakmuran sejagat sesuai dengan kehendaknya. Jadi dia mula dengan Tuhan, dia akhir pun dengan Tuhan. Ini adalah falsafah ataupun nilai falsafah UTM yang selaras dengan moto yang kita kenal lah. Ini kerana Tuhan untuk manusia. Kemajuan sains dan teknologi yang berpunca daripada Tuhan untuk kita kembalikan kepada manusia. Baik. Ini ada persoalan yang saya tinggalkan kepada kamu untuk kamu jawab. Tak perlu hantar, untuk jawab dapat dalam diri masing-masing. Berkaitan dengan persoalan hubungan dengan pencipta ataupun daripada perspektif metafizik. Dari mana datangnya kewujudan kita, ke mana kita akan pergi akhirnya. Ini persoalan yang kamu perlu jawablah. Perlu kamu fikirkan bersama.
dari mana kita datang dan ke mana kita akan pergi. Boleh bincang daripada perspektif agama masing-masing. Okey, kamu bincang dan kamu boleh bincang dan kamu simpan sendirilah jawapan tu. Yang penting kamu tahulah, okey, apakah hala tuju yang kamu perlu kejar dalam kehidupan ni. Okey, dari mana kita pergi, untuk apa kita datang, okay, dari mana kita wujud dan ke mana kita akan pergi akhirnya. Baik. Dan ini contoh buku rujukan yang boleh kamu akses, boleh kamu cari tentang falsafah dan pendidikan dan falsafah dan Islam. Seperti contoh yang mudah oleh Abdul Latif bin Samian, Sejarah dan Falsafah Islam. Kemudian ada lagi Falsafah dan Logika Melayu oleh Prof. Dr. Awang Sarian. Okay, kemudian Falsafah dan Pengetahuan Islam. Okay, kalau nak dalam lagi boleh Ilmu, Etika dan Agama. Okay. Dan satu slide yang terakhir adalah buku-buku lain lah, seperti ini pendidikan, ni asas pendidikan bersepadu, dan ini falsafah, logik, teori, nilai dan etika Melayu, satu pengenalan berkaitan dengan falsafah dikeluarkan oleh UM. Baik, di situ okey, sekian kelas untuk minggu ini. Itu berkaitan dengan topik yang kedua, falsafah dalam kehidupan. Saya harapkan semua orang dapat faham apa itu contoh-contoh, apa itu definisi falsafah, apa itu cabangnya, okay, kenapa kita perlu kepada falsafah, okay, apa falsafah nazariyah, apa falsafah amaliyah, kemudian apa falsafah baru yang boleh diterokai lagi. Baik. Okay, penting bab 1, topik 1 dan topik 2 ni akan masuk dalam exam, jadi kamu perlu beri perhatian yang lebih lah supaya kamu dapat faham apa yang dimaksudkan dengan bab 1 dan bab 2. Jadi untuk akhirnya apa yang kamu perlu buat adalah buka e-learning. Okay, buka e-learning, jawab bahagian ni untuk individu, definisi dan tokoh falsafah. Pilih satu tokoh dan bagikan satu persoalan falsafah yang dikemukakan oleh beliau. Okay, kemudian kamu buat puzzle. Okey, ini puzzle daripada hasil kuliah bab 2. Bentuk puzzle silang kata, okey, apa-apa persoalan, tema atau isi pada kuliah kedua. Okay, buat satu puzzle, jawapannya boleh WhatsApp kepada saya untuk saya simpan supaya boleh tak dapat jawapan lah. Okey, nanti di akhir nanti saya akan tengok balik semua dan saya akan bagi markah berdasarkan jawapan-jawapan yang betul. Okey, setelah semua kumpulan upload puzzle masing-masing di bahagian ni. Okey, semua kumpulan buka bahagian ni dan download kamu punya soalan, grup kawan-kawan kamu punya puzzle, kamu download dan kamu jawab. Okay. Kemudian lepas kamu jawab semua puzzle daripada tim-tim lain, kamu perlu hantar puzzle beserta jawapan. Boleh kamu snap ataupun boleh kamu scan. Okay, hantar semua puzzle yang telah disiapkan di sini. Jadi saya akan semak satu lah. Kita puzzle yang telah disiapkan sama ada mana kumpulan yang paling bagus dan mana kumpulan yang betul semua, yang benar-benar dalam aktiviti ni. Okay, semua orang kena ambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan dalam kelas. Okay, sebab di akhir nanti saya akan buat peer assessment ataupun peer review. Jadi kawan-kawan kamu yang kamu satu grup tu, dia akan nilai kamu punya prestasi dalam aktiviti berkumpulan. Jadi siapa yang dapat rendah tu, makanya dia tu kuranglah memberi tenaga dalam aktiviti berkumpulan. Okey. Di sini saya tinggalkan kamu untuk melakukan aktiviti berkumpulan. Jadi kamu boleh lakukan aktiviti buat puzzle dan hantar puzzle aktiviti berkumpulan. Apa masalah boleh WhatsApp saya. Okey, dan nanti saya akan cuba jawablah apa yang masalahan yang kamu utarakan. Okey, di sini untuk lebih pendalaman boleh kamu rujuk pada video yang saya sediakan oleh Prof. Dr. Muhazim
berkaitan dengan disiplin ilmu falsafah. Jadi kita ada dua tugasan di sini, ada yang pertama ada definisi dan tokoh falsafah, dan kemudian tugasan berkumpulan, puzzle dan puzzle berserta jawapan. Jadi semua ni kena hantar pada sebelum habis BDR, okey. Sebelum habis UTM dibuka lah, sebelum 14 November. Okey, nanti 14 November saya akan cek satu-satu. Okey, jadi semua kena buat, itu deadline yang saya tetapkan. Okey, kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih kerana mengambil bahagian pada sesi kelas online pada sesi ini di YouTube. Okey, kamu perlu lihat sampai habis untuk kamu buat puzzle yang perlu kita perlu kamu buat. Okey, untuk sesi kali ini. Jadi bagi yang Muslim, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa pada sesi kelas yang lain dengan aktiviti yang lain. Okay. Diharapkan kamu boleh buat aktiviti ini, dan apa masalah boleh WhatsApp saya dengan keadaan segera. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.